Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi melapangkan masa hadir dan sebenarnya dipilih oleh Allah untuk bersama dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam pada tengah hari ini. Kita masih lagi dalam suasana perbandingan yang indah antara kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf. Baiklah, apa yang akan saya sentuh hari ini bertajuk dakwah berkesan, gaya Nabi Yusuf alaihi salam, ataupun komunikasi yang berkesan, komunikasi yang berpengaruh. Bagaimana kita mahu supaya mesej yang disampaikan menimbulkan kesan kepada pendengar. Ada beza antara sekadar memberitahu dengan memujuk rayu, ya. Iklan-iklan di televisyen, ia bukan hanya memberitahu, walaupun 30 saat ia akan dicorak dan diolah untuk memujuk dan merayu, belilah produk saya. Jadi tuan puan sekalian, ayat yang akan menjadi fokus kita pada hari ini adalah ayat 36 hingga 41. Lebih kurang 6 ayat yang akan kita berikan perhatian pada tengah hari ini. Jadi, masihkah anda ingat Musa alaihi salam, apa yang menyebabkan dia terkeluar daripada istana Mesir? Kerana kes pembunuhan. Kes pembunuhan ini ada kaitan dengan kekuatan fizikal tubuh beliau. Maka kes bunuh satu jenayah telah menyebabkan Musa alaihi salam terkeluar daripada istana Mesir. Yusuf alaihi salam pula yang menyebabkan beliau terkeluar daripada istana Mesir bukan kes bunuh, tetapi kes yang menghampiri kepada perzinaan. Na'udzubillah. Alhamdulillah, Yusuf alaihi salam diberikan Allah kekuatan. Kerana kekuatan Nabi Yusuf bukan kekuatan Nabi Musa. Kekuatan Nabi Musa, tubuh yang gagah, satu tangan telah menyebabkan kematian. Tetapi kekuatan Yusuf alaihi salam bukan kekuatan fizikal, tetapi ketampanan fizikal telah membawa masalah kepada penggoda beliau, iaitulah yang terkenal namanya Zulaikha. Jadi ini perbandingan yang pertama. Apa yang menyebabkan dua tokoh ini terkeluar daripada hidup dalam istana yang seharusnya memberikan mereka kesenangan dan kemewahan? Satu kes bunuh, satu kes zina. Musa melakukannya tapi tak sengaja, Yusuf tidak melakukannya. Nampak perbandingan itu? Satu. Yang kedua, apa yang menyebabkan Musa terkeluar daripada istana Mesir? Doa. Dengan doalah akhirnya beliau diberikan berita, dan berita itu menyebabkan Musa meninggalkan Mesir dan istana Mesir. Tahukah anda, masihkah anda ingat selepas saya menunjukkan pada anda banyaknya doa Nabi Musa apabila beliau telah membunuh dengan tidak sengaja, akhirnya Allah mendatangkan seorang lelaki dari istana Mesir, kawan baik dia dulu, untuk beritahu dia, kau dalam bahaya, jangan serah diri kepada Mesir, tetapi tiada pilihan untukmu kecuali melarikan diri daripada istana dan melarikan diri daripada Mesir. Jadi datangnya lelaki ini selepas beliau berdoa.
Mana Allah tolong beliau selepas beliau berdoa. Beliau merasakan menyerah diri kepada polis itu yang terbaik, tetapi kerana beliau berdoa, Allah berikan kepada beliau ilham yang memberikan petunjuk yang lebih baik kepada beliau kerana doa. Okey, Yusuf terkeluar daripada istana Mesir kerana apa? Juga kerana doa. Masing-masing menyangka Yusuf ke penjara kerana konspirasi menteri yang menjadi ayah angkatnya, walaupun beliau tak ada sebab nak memenjarakan anak angkatnya ataupun sebenarnya pekerja terbaiknya Yusuf, beliau tak ada sebab. Sebabnya hanyalah untuk supaya orang berhenti berkata-kata yang tidak baik mengenai isterinya. Kerana isterinya telah jelas bersalah, terbukti di hadapan mata suaminya, isterinya Zulaikha bersalah berdasarkan koyakan baju Yusuf di bahagian belakang. Jadi walaupun sudah terang tang-tang isterinya curang dan gosip ini sudah viral, wanita-wanita Mesir sudah berbicara tentang Zulaikha, kalau katakan namanya Zulaikha. Jadi si menteri ini tidak sedap duduk, beliau bakal bertanding bela raya umum. Tapi orang mula berbicara tentang bininya. Jadi kita kena tutup kes ini. Walaupun dia orang terbaik saya, tetapi untuk sementara waktu demi kepentingan politik, beliau memilih untuk memenjarakan buat sementara waktu Yusuf supaya orang berhenti berkata-kata kepada beliau sampailah tempoh beliau mencapai apa yang beliau mahukan. Tetapi itu prasangka anda. Quran membentangkan ia berpunca daripada Yusuf terlebih dahulu selepas dia serik dan terasa sempitnya dunia ini kerana pujuk rayu daripada wanita-wanita Mesir pula. Selepas Zulaikha memujuk rayu beliau gagal, wanita-wanita Mesir pula pujuk rayu mahukan beliau walaupun seurat rambut, walaupun sehelai jubah. Jadi beliau rasa sempit dunia ni. Anda masih ingat macam mana peristiwa wanita-wanita Mesir terpotong jari-jari mereka? Jadi mereka bukan sekadar terluka jari-jari mereka tanpa mereka sedari, bahkan mereka berkata kepada Yusuf, wanita-wanita Mesir ini pergi mendekati Yusuf sebelum Zulaikha menghapuskan Yusuf daripada mata pandangan wanita-wanita Mesir. Wanita-wanita Mesir ini mengatakan, surat rambutmu pun berikanlah kepada saya, kan? Apa sahaja stokin pun tak apalah. Jadi ini menyusahkan hidup seorang Rasulullah Yusuf alaihi salam. Lalu beliau berdoa, Tuhanku, dunia ini sempit. Kalau sempitnya dunia ini, maka hantarkan aku ke tempat yang lebih luas, iaitulah penjara. Nah, bagaimana seorang Nabi mendefinisikan sempit dan luas? Penjara physically sempit, tetapi rahmat Allah di situ luas kerana tiada maksiat bila beliau berada dalam sel itu. Tetapi penjara, istana Mesir luas. Mesir itu luas, tapi sempit kerana syahwat. Jadi ini perbandingan yang kedua. Kerana dua-dua babak yang membabitkan Musa keluar daripada istana Mesir, Yusuf keluar daripada istana Mesir kerana mereka berdoa. Allah beri ilham yang terbaik. Perkara yang ketiga, perbandingan yang ketiga, ini just fakta. Sekejap lagi kita akan mula mengambil ibrah. Perbandingan yang ketiga, Musa apabila keluar daripada istana Mesir, beliau telah sampai ke satu tempat yang beliau bertemu dengan dua wanita. Dua wanita. Beliau telah memilih untuk membantu dua wanita. Ini Musa. Beliau membantu menggunakan kekuatan yang Allah kurniakan kepada beliau, kekuatan fizikal, menolong dua wanita ini. Yusuf bagaimana? Dari istana Mesir yang sama, Yusuf alaihi salam telah sampai ke satu tempat namanya penjara. Musa 700 km, Yusuf mungkin tak sampai 10 km penjara itu. Tetapi beliau bertemu bukan dua wanita dalam penjara, tetapi beliau bertemu dengan dua lelaki. Ini perbandingan yang indah. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf sama dengan Musa. Musa membantu dengan kekuatan fizikal, tetapi Yusuf membantu dengan kekuatan intelektual.
Allah anugerahkan kepada beliau bukan kekuatan tubuh, tetapi kemahiran, kepakaran untuk mentafsirkan mimpi. Dan anda sedang berada dalam ayat mimpi kedua Yusuf sebelum mimpi yang ketiga. Surah Yusuf, dia berlegar sekitar 3 mimpi. Mimpi yang pertama, mimpi Yusuf. Mimpi yang kedua, mimpi banduan yang sepenjara. Dan mimpi yang ketiga, mimpi Raja Mesir. Baiklah. Dan satu lagi perbandingan yang menarik. Yusuf membantu dua lelaki ini ada kaitan dengan makanan. Musa membantu dua wanita Madian ada kaitan dengan minuman. Air untuk diminum oleh kambing-kambing. Jadi ini antara petunjuk kepada kita. Suratul Yusuf, Suratul Qasas bukan kalam ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi takkan boleh plan begitu indah perbandingan ini yang ditemui oleh ulama mutaakhirin. Jadi perbandingan yang indah ini merumuskan satu perkara, setiap takdir Allah pasti ada kebaikan. Jadi tuan-tuan, sekarang mari kita pergi ke penjara. Ya, mari kita pergi ke penjara Mesir, walaupun Mesir kalah lebih awal dalam World Cup. Saya pernah berada di Mesir setahun. Atas taman, bawah penjara, orang kena torture. Atas taman yang indah. Tapi jangan sangka pada taman yang indah itu tiada apa-apa. Ya. Baiklah. Satu lagi perbandingan yang menarik. Surah tu Yusuf, surah yang ke-12. Surah tu sebelum Yusuf, surah yang ke-11. Surah yang ke-12 Yusuf, surah yang ke-11 Hud. Betul tak? Cuba saya mak. Okey. Saya seringkali menyebut pada anda, bidang saya adalah mengkaji rahsia. Kenapa cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf lepas surah Hud? Kenapa begitu? Jadi antara rahsia-rahsianya adalah yang dibongkar, yang disiasat oleh para alim ulama. Surah Hud menggambarkan seorang Rasul berdakwah kepada 100,000 orang paling kurang. Nabi Nuh daripada awal cerita surah Hud sampailah kepada Nabi Musa. Tiada babak seorang Rasul pun dalam surah Hud melainkan mereka berbicara pada kaumnya. Tak ada seorang Rasul pun dalam surah Hud berbicara pada 2 orang. Pada seorang. Pada 3 orang. Jadi orang yang membaca surah Hud, mereka bermotivasi untuk jadi public speaker. I want to talk. Saya mahu berbicara kepada seramai mungkin orang. Maka mungkin mereka masuk pencetus ummah, mereka masuk da'i, tak lama lagi da'i akan muncul, program yang seterusnya. Mereka dilatih. Yang mereka dilatih untuk berbicara kepada mass. Mereka tidak dilatih untuk bersembang, berbicara pada seorang. Maka surah Hud melahirkan orang yang mampu berani berbicara tanpa gugup, tanpa gagap, tanpa gemuruh di hadapan khalayak yang besar, iaitulah kaum. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Berapa banyak ya qaumi dalam surah Hud. Tetapi Allah Azza wa Jalla sangat bijaksana. Dia mahu memberitahu kita, hiduplah dengan dakwah. Anda memerlukan dakwah, bukan dakwah memerlukan anda. Maknanya apa? Darah daging dakwah. Di mana jua anda berada, anda melakukan dakwah walaupun anda sedang bekerja dan di sebelah anda ada non-muslim atau muslim yang tidak berapa baik agamanya. Kalau anda hanya memikirkan surah Hud, anda hanya menunggu platform disediakan untuk pegang mikrofon. Tapi surah Yusuf, dia tak pegang mikrofon dalam penjara. Dia berbicara di saat dia tidak pernah menyangka akan ada pencatat. Kalau anda berbicara kepada mass, kepada khalayak awam macam kuliah Zohor ni, pasti ada yang mencatat, lalu melaporkan apa kualiti yang ada kepada penyampaian itu, apa kebaikan yang ada. Lalu saya juga bersangka akan ada yang viralkan tentang kuliah ini. Mungkin ada yang menyebut kebaikan, juga yang mengutuk mungkin ada. Tetapi ketika dalam penjara, anda sedang bersembang dengan kawan-kawan anda dalam penjara, anda tidak pernah menyangka akan ada CCTV dari langit melaporkan apa yang anda buat. Sama dengan Luqman. Luqman pun bila dia bercakap dengan anak, dia tak pernah sangka ucapannya dirakamkan. Kalau nak bandingkan dengan ucapan di tengah-tengah kaum, sebagaimana ahli politik,
Beliau mengetahui akan ada yang mengekalkan peristiwa itu dalam bentuk laporan. Lalu seorang ahli politik merasakan, nama saya akan semakin harum, popular. Tetapi adegan dalam penjara adalah adegan spontan. Anda nak memberikan ucapan kepada awam, anda perlukan perancangan. Tapi ini ucapan sembang. Jadi dakwah ni jangan hanya tunggu program. That's the conclusion. Dakwah anda kena hidup dengan dakwah. Anda tunggu bas di bus stop. Ada kawan Indian, ada kawan Chinese, ada kawan sokong UEC. Kan? It's okay, kita just create something untuk menyebabkan kita berkenalan. Fikir cara macam mana boleh jadikan ia sebagai satu sesi berkenalan. Buat-buatlah jatuh ambil duit ke. Tapi kalau boleh lelaki-lelaki lah. Kalau lelaki perempuan nampak ada kepentingan. Melainkan kekuatan iman itu kuat. Jadi tanpa membuang masa, itu antara perkara yang indah antara surah Yusuf dan surah Hud, iaitu soal hidup dengan dakwah. Nah, sekarang kita mulakan perjalanan memetik ibrah daripada ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Maka telah masuk ke penjara bersama dengan Yusuf dua orang pemuda. Telah masuk bersama dengannya penjara, bukan masuk penjara bersama dengannya. Ada sebab bersama dengannya masuk penjara didahulukan. Dalam bahasa mudah, Yusuf akan ke penjara, orang mesti akan bising apa kesalahan dia. Maka ahli politik Al-Aziz, dia perlu distraction. Dia perlu create isu untuk orang tidak beri perhatian kepada Yusuf, orang beri perhatian kepada isu lain. Iaitulah ada orang cuba bunuh dan racun Raja Mesir. Konspirasi. Inilah politik. Sampai bila-bila. Distraction. Anda nak beri perhatian kepada satu isu, ahli politik cipta isu lain supaya anda tidak memfokuskan kepada Yusuf. Anda tak update Facebook marah pada kerajaan Mesir kerana kenapa Yusuf, dia tidak bersalah, dia baik sepanjang kami berkenalan dengannya. Maka untuk mengelakkan, untuk meredakan kemarahan kepada satu isu yang bakal menimbulkan kemarahan, maka Al-Aziz telah menimbulkan satu isu lain, iaitulah ada orang cuba bunuh Raja Mesir. Jadi orang fokus kat situ. Iaitulah dua pemuda yang dituduh cuba meracuni Raja Mesir. Maka salah seorang berkata, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Saudara Yusuf, kita satu penjara, saya ada masalah semalam. Saya telah bermimpi dengan satu mimpi yang aneh, di mana saya telah melihat diri saya dalam mimpi itu memerah anggur untuk menjadi arak. Menyediakan arak kepada raja adalah tugas saya selama ini. Dan kebetulan dalam mimpi itu saya bermimpi perkara itu. Tiba-tiba kawan yang sepenjara dengan Yusuf juga dan dengan orang A ini, orang B pun mimpi juga semalam. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Yusuf, saya juga bermimpi. Saya bermimpi bawa roti atas kepala saya. Tapi memang tu pun kerja saya pada raja. Saya menyediakan roti kepada raja. Tetapi anehnya mimpi saya ni, roti saya itu telah dimakan oleh burung. Lalu aku terada mau tafsir ke mimpi kawan. Apa makna mimpi ni? Sebab Nabi'na bita'wilih. Inna naraka minal muhsinin. Kami tak tahu nak tanya siapa. Kami jadi resah gelisah dengan mimpi ni. Mimpi ni, ingat ya, kekadang kan, walaupun non-Muslim, Allah boleh jatuhkan mimpi yang benar. Mimpi yang memberitahu masa depan, walaupun non-Muslim. Jadi mereka berkata, kami melihat kamu ini orang yang aneh berbanding dengan banduan-banduan lain. Banduan-banduan lain sangat jelas stres, tekanan perasaan mereka di dalam penjara.
apatah lagi yang tidak bersalah dimasukkan dalam penjara. Yang bersalah sekalipun bila ditorture melampau batas lebih tertekan. Mereka menampilkan sikap yang sebenar dalam penjara. Tetapi kamu aneh ya. Kamu kelihatan bertenang, kamu kelihatan nampak memisahkan diri daripada majlis keramaian yang membabitkan banduan, bersorak-bersorai, melepaskan tekanan mereka. Jadi kami melihat kamu orang yang baik. Baik, mari kita gariskan beberapa kaedah dakwah berkesan daripada ayat 36. Nah, sebut pada saya. Nombor satu apa dia? Tak apa saya sebutkan. Nombor satu adalah dakwah yang paling berkesan adalah mad'u datang pada kita. Bukan kita datang pada mad'u. Lalu tanya soalan. Lagu mana saya nak mad'u mari pada saya tanpa saya mari pada mad'u? Kita boleh dijemput datang mana-mana program. Tetapi yang datang program itu daripada air muka saja sudah nampak keterpaksaan. Dan pendakwah yang datang memang semangat datang kerana bayaran mahal untuk tempoh 2 jam. Dibayarnya 5,000 katakan. Gila. 2 jam 5,000. Jadi dia semangat, bombang. Tapi yang di depannya keterpaksaan. Dia datang pada mad'u, bukan mad'u datangkan hati kepada penyampai. Nak jadi pendakwah yang berkesan, anda kena ada kekuatan sendiri sampai orang cari. Ustaz, saya ada masalah. Saya nak rujuk ustaz, saya tidak mahu rujuk orang lain. Kerana ustaz ada kepakaran dalam bidang ini. Jadi tahniah. Sekiranya ada orang datang kepada anda meluahkan masalah pribadi. Bukan mudah untuk pendakwah mad'u datang luah masalah pribadi, bukan masalah hukum fiqh. Dia ada masalah personal dia. Jadi da'i yang bagus adalah dia berjaya membina kepercayaan. Friendly speaking. Bukan frankly saja, tetapi friendly. Maknanya dia dah berkawan sebelum tu. Bila berkawan sampai tahap tidur sekali, makan sekali, tolong suapkan kawan dalam penjara. Jadi tak pernah kita melihat dua orang lelaki ini dengan pandangan negatif. Ya, tidak pernah keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan dua lelaki ini. Dan dia pun rasa kita dengan dia sama je, sedangkan kita ni Nabi Yusuf. Tapi dua orang lelaki ni tak sedar pun yang lelaki ni adalah Nabi Yusuf. Jadi anda boleh nampak ya macam mana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Yusuf sepanjang merengkuk dalam penjara. Yang menunjukkan kepada kita Yusuf tidak menunjuk-nunjuk. Yusuf bila berkomunikasi dengan kawan-kawan sepenjara, kawan-kawan rasa dia ni satu geng, sampai boleh luah masalah peribadi. Jadi ini yang pertama ya, pendakwah yang membina kepercayaan mad'u. Yang kedua kita belajar daripada ayat ini juga, dakwah yang paling berkesan adalah dakwah dengan akhlak. Orang nampak, naraka, kami nampak, visual. Kalau bercakap, ia belum tentu berkesan. Tetapi sebelum kita berbicara, biarlah cara kita menampilkan diri, akhlak kita, itulah dakwah yang paling tajam dan paling ampuh. Jadi bukan mudah untuk bersabar dalam penjara pada kes yang kita tidak bersalah. Maka Yusuf menunjukkan akhlak yang sebenar. Beliau bukan menunjuk-nunjuk kepada banduan-banduan yang lain. Ihsan artinya saya buat kerana Allah. So di mana jua saya berada, saya adalah saya begini. Beragama sudah jadi darah daging saya dan saya tidak suka berlakon. Di hadapan khalayak awam saya tunjuk saya beragama. No. Kamu sudah maklum, saya sudah membuktikan ketika tiada seorang pun melihat saya kecuali Zulaikha. Babak yang anda tak jangka terperinci, maka ketahuilah olehmu itulah perkara yang hilang darimu, wahai pendakwah. Bible hanya menyebut Yusuf merengkuk dalam penjara. Kemudian tiba-tiba salah seorang daripada rakannya bermimpi
dan akhirnya mimpi rakannya itu telah ditafsirkan dengan benar, dan hasil daripada benarnya mimpi tafsiran Yusuf, rakannya yang akhirnya dibebaskan ini memberitahu Raja Mesir. Bila Raja Mesir bermimpi, lelaki yang pernah sepenjara dengan Yusuf ini memberitahu, saya kenal seorang yang boleh tafsirkan mimpi dengan tepat. And that's all. Tiada babak, langsung dialog antara Yusuf dengan dua lelaki ini. Maka kefahaman kita adalah babak ni dah dipadamkan daripada sana atas kepentingan tertentu mungkin. Itu kemungkinan pertama, mereka padamkan. Kemungkinan yang kedua, Quran hadir untuk mengukuhkan mesej yang direngkaskan dalam kitab terdahulu. Quran datang untuk mengukuhkan, menghuraikan apa yang telah direngkaskan dalam kitab terdahulu. Maknanya apa yang terkandung dalam Bible itu dalam hal ini benar, tetapi Quran datang untuk tafsil. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kemudian Allah sebut tafsil, memperincikan. Kerana umat Muhammad ada masalah ni. Tuan-tuan, dalam surah Yusuf tak ada babak dakwah Rasul kepada tauhid, kecuali babak dekat ayat 36 sampai 60, ayat 36 sampai 41. Surah Hud kan cerita pasal dakwah para rasul kepada tauhid. Mana boleh surah selepas tu tidak konsisten dengan poin tersebut. Takkan sekadar nak cerita Yusuf alaihi salam merana dalam penjara, kemudian diselamatkan Allah, lalu menjadi raja, that's all. Tidak. Maka mesti mengekalkan poin yang telah disebut dalam surah tu sebelumnya, dakwah kepada tauhid. Maka satu-satunya tempat yang Allah pilih untuk menunjukkan Yusuf bukan hanya digambarkan dalam surah ini sebagai seorang hamba yang dihina kemudian yang menjadi raja, daripada kegelapan menuju kepada cahaya, tetapi juga Allah menunjukkan peri pentingnya peranan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ramai orang tak nak dengar, maka dua orang pun tak apa, pergi cari. Apatah lagi kalau mereka cari kamu. Jadi cerita ni bukan saja-saja dihuraikan dengan terperinci oleh Allah. Pertama, ia masalah kita. Kedua, cerita ini diberitahu kepada Rasulullah kerana keperluan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ketika surah Yusuf diturunkan, anda sedia maklum, Nabi kehilangan momentum. Nabi hilang stamina. Nabi sangat sedih kerana kewafatan Abu Talib, dan selepasnya Khadijah binti Khuwailid, atau terbalik, kewafatan Khadijah terlebih dahulu baru Abu Talib, telah menyebabkan Quraisy memberikan pukulan sengit kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang Uqbah bin Abi Mu'ayth tak buat? Apa benda yang Uqbah, iaitulah samsing Quraisy, tak buat pada Nabi selepas Abu Talib wafat? Dan saya harap anda tahu apa peranan Abu Talib yang menyebabkan orang tak berani sentuh batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Abu Talib wafat, apa yang penjahat samsing Quraisy tak buat pada Nabi? Jadi Nabi sangat sedih bila berbicara kepada Mas. Lalu babak ini datang untuk beritahu, ya Rasulullah, tak mengapa kamu cari di jalan-jalan yang gelap, entah ada seorang dua yang mahu mendekatimu. Mereka tak berani menampilkan diri di dalam khalayak awam. Maka Nabi menjadi bermotivasi kerana surah ini menunjukkan semua para rasul memainkan peranan, sama ada bila orang ramai ataupun yang datang dijemput 200, datang 2 orang. Tak apa, kita kecek je, tak ada masalah. Tapi sekarang tak ada. Lalu Yusuf berkata, kepada kamu berdua makanan yang telah direzekikan, kecuali saya akan beritahu takwil kepada mimpi kamu berdua. Okay, kita stop kat sini. Saya nak Petronas berfikir dengan serius. Ini bukan sekadar kuliah, ini brainstorming session. Nah, saya nak dengar anda punya pengajaran ketiga. Saya cuba lakonkan. Saudara, saya ada mimpi, saya ada masalah besar, mimpi saya begini. Oh, saya pun bermimpi, saudara, bantu saya selesaikan masalah saya. Saya lihat anda ni orang yang baik. Kejap lagi makanan sampai, betul tak?
Dan sebelum makanan sampai pada korang berdua dan kita bertiga, sebelum makanan tu sampai, kita sudah maklum makan tengah hari disediakan. Dan sebelum makanan tu sampai, macam biasa, masalah korang aku akan selesaikan. Kenapa dia kena cakap macam tu? Kenapa tidak terus jawab? Saudara, tafsir mimpi saudara bahaya. Bahaya mimpi saudara tu. Mati. Dan saudara tahniah. Mimpi saudara menunjukkan saudara akan terus bekerja kepada raja. Selesai. Dah, buat kerja masing-masing. Aku ada masalah lebih besar mahu difikirkan dalam penjara. Aku pun stres. Yang kau datang tanya aku masalah, kenapa? Yusuf tidak begitu ya. Yusuf menganggap dua lelaki ini adalah rezeki Allah untuk dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala dakwah. Nothing happen by accident. Jangan sekali-kali meremehkan sesiapa pun yang kebetulan datang kepada anda. Kalau Yusuf meremehkan kedua-dua lelaki ini, dia ada kelebihan tafsir mimpi, tetapi pada pandangannya dua orang ini kafir. Kamu berdua kafir, tidak layak mendekati saya suci, okey. Dia tidak akan tafsirkan mimpi itu dan dia tidak akan keluar daripada penjara. Kerana merendah diri, kerana tawadhu', lalu beliau memilih untuk mendekati dua lelaki ini. Dan inilah yang hilang dalam seni dakwah, memastikan mad'u selesa untuk mendengar. Anda akan berkhutbah, tapi selesakah makmum untuk bertahan 20 minit, 30 minit lalu? Bagaimana anda mahu menyebabkan orang selesa, boleh beri perhatian, fokus selama 30 minit tidak tidur, tidak terpaksa datang? Anda kena ungkapkan sesuatu yang menyebabkan mereka boleh stay fokus. Ungkapan Yusuf, makanan akan sampai kejap lagi, maknanya mungkin setengah jam lagi makanan akan sampai. Maknanya dalam tempoh setengah jam, kamu jangan risau, saya akan terangkan tafsir mimpi kamu. Saya tak akan khianati persahabatan kita, saya tak akan kecewakan kamu. Maknanya apa? Saya ada benda lain saya nak bagi tahu. Sebelum saya tafsirkan mimpi kamu, saya ada benda lain saya nak bagi tahu. Dan benda lain itu untuk mengelakkan kamu tidak mendengar, maka Yusuf alaihi salam menimbulkan satu perkara yang menyebabkan dua lelaki ini akan stay dengan Yusuf. Dan Yusuf melanjutkan lagi, "Dzalikuma mimma 'allamani rabbi." Kamu sedia maklum, wahai rakan-rakanku, bukankah saya ada track record di hadapan mata kamu berdua? Tekaan saya, makanan apa akan sampai, jam berapa akan sampai, tidak pernah salah. Betul tak rakan-rakanku? Jadi bila saya ada track record yang baik sepanjang persahabatan dengan kamu, saya tak pernah menipu kamu. Di mana kalau saya kata chicken chop setengah jam lagi sampai, sampailah. Masih ingat? Benarkan peristiwa itu berlaku? Maka benda yang sama akan berlaku sekarang. Saya nak beritahu kamu, makanan akan datang lagi setengah jam. Kamu pasti percaya pada saya sebab saya tak pernah menipu kamu. Dan makanan apa yang akan sampai exactly tepat berdasarkan apa yang saya kata. Jadi saya nak beritahu kamu, siapa yang beritahu saya? Yusuf menggunakan kelebihannya untuk menarik manusia kepada Tuhan yang sebenar. Menggunakan kepakaran, menggunakan kelebihan untuk menarik manusia kepada Tuhan. Ramai pendakwah tidak menyedari bakat yang Allah beri kepada dia, potensi gergasi yang Allah beri kepada dia. Dia hanya mahu menjadi orang. Kenapa tak guna kelebihan itu untuk menarik minat non-Muslim? Lalu Yusuf, dia nampak lelaki dua orang ini ada masalah tafsir mimpi, tetapi sebagai seorang Rasul, mereka memandang mereka ada masalah lebih besar daripada masalah mimpi. Masalah tidak menyembah Allah yang Esa. Lalu, saya mesti selesaikan masalah yang lebih besar. Real problem before the presented problem. Ini juga komunikasi yang berkesan. Orang luah masalah terbitan, anda nampak masalah sebenar.
Kadang-kadang orang tanya banyak masalah. Apa hukum baca Yasin malam Jumaat, Ustaz? Anda boleh dengan pantas menjawab soalan itu. Tetapi kenapa tidak berhikmah kekadang? Karena anda tak memahami apa yang menyebabkan dia nak tanya soalan tu. Jadi kekadang kita kena tanya, puan belajar apa ataupun kerja kat mana? Kan, duduk kat mana? Kadang-kadang saya kena tanya soalan tu untuk memahami latar belakang beliau yang mungkin menyebabkan soalan itu penting bagi beliau, sedangkan sebenarnya ada soalan lebih penting daripada soalan apa hukum, iaitulah apa makna surah Yasin dalam ayat ini sebenarnya. Jadi bayangkan ya, program satu hari pasal surah Yusuf, lepas 6 jam ceramah, sesi Q&A pun dibuka, kebanyakan tanya soalan, kahwin ke tidak Zulaikha dengan Yusuf. Jadi kita menghadapi satu soalan yang presented. Jangan salahkan mereka kerana soalan itu. Jadi antara soalan yang saya tanya balik, berapa banyak kenduri nikah sudah dihadiri, menyebabkan kita terima kad tu. Jangan hanya sekadar dengan mudah tak kahwin ataupun kahwin. Kita kena cuba sedaya upaya memahami apa yang menyebabkan bagi dia kahwin tak kahwin tu penting. Soalan tu kenapa penting sangat bagi saudara? Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya soalan, yang ditanya soalan, cara yang paling bagus tanya lagi dia, supaya dia express betul-betul kenapa penting sangat soalan tu. Yusuf begitu. Yusuf bila ditanya, saya ada masalah mimpi, dia melihat ada masalah lebih besar, iaitu kamu tidak menyembah Allah. Tetapi mereka tidak menyedari itu masalah lebih besar. But it's okay. So ini peranan saya sebagai seorang Rasul untuk membenihkan tauhid dengan bijaksana. So di mana bijaksananya Nabi Yusuf? Beliau berkata, saya akan bercakap dengan kamu something yang lebih important, dan ia mungkin mengambil masa, tetapi walaupun panjang mana pun saya akan bercakap, ketahuilah saya akan berhenti bercakap bila makanan sampai. So bila makanan dah nak sampai lagi setengah jam, maka tempoh bercakap adalah tidak sampai setengah jam. Jadi kita ni dalam pidato, dalam ucapan, dalam komunikasi, dalam mesyuarat, tazkirah ke apa, kita declare awal berapa lama pekerja perlu mendengar kita merepek. Saya akan merepek untuk tempoh 15 minit je, 15 minit je. Ataupun saya akan merepek sebelum makanan sampai. Jadi orang jadi selesa kerana mereka diberitahu berapa poin kamu nak cakap, berapa lama kamu nak cakap. Jadi dari sudut komunikasi pun kita belajar sesuatu daripada Nabi Allah Yusuf. Ketampanannya bukan hanya pada rupa, ketampanannya pada tutur bicara. Yusuf sangat menjaga perkataan. Lalu sekarang bila lelaki ini, dua orang ini, wah, daripada mana kamu dapat pengetahuan tentang makanan yang akan sampai? Track record kamu tidak pernah tercalat. Lalu Yusuf mengambil kesempatan, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah, di sini dia mula menarik manusia kepada Tuhan yang sebenar. Ada dia sebut Allah, belum lagi. Belum lagi, just Rabb. Tuhan yang sebenar. Siapa Tuhan sebenar nanti dulu? Macam tu juga wahyu pertama. Iqra bismillah ke? Tidak, bismi rabbik. So menimbulkan kemahuan kepada Nabi, Tuhan yang sebenar tu ada. Bukannya di Mekah tu. Dan siapa Tuhan yang sebenar kan? Lalu masa inilah baru disebut perkataan Allah. Tetapi perhatikan, sesungguhnya saya telah ini adalah ayat yang merumuskan 30 tahun, 20 tahun Yusuf berada di dalam istana Mesir. Adakah beliau telah beragama dengan agama orang-orang Mesir? Na'udzubillah, sama seperti Musa alaihi salam? Tidak sama sekali. Inilah jawapan yang merumuskan apa yang beliau buat sepanjang berada dalam istana Mesir. Selain bekerja adalah, saya telah meninggalkan cara hidup kaum yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tadi dia orang tertanya-tanya, Tuhanmu beri pengetahuan ini kepada kamu, kami pun nak juga pengetahuan ini kalau boleh. Siapa Tuhan kamu? Adakah berhala A? Adakah berhala B? Siapa namanya? Lalu Yusuf mula memperkenalkan Tuhan yang sebenar adalah Allah. Dan beliau berkata tentang Allah dalam bentuk, saya ni dah lama meninggalkan ajaran mereka yang tidak beriman kepada Allah.
dan hari akhirat. Jadi tuan-tuan, satu kehalusan bahasa yang boleh anda pelajari di sini, Yusuf tidak berkata, saya telah meninggalkan agama korang. Korang tidak beriman kepada Allah dan korang berdua tak beriman pada hari akhirat. Okey, insaf, muhasabah diri korang. Apa nak jadi dengan korang? Soalan mimpi lebih penting bagi korang. Hello, mana Allah dalam hidup korang? Begitulah gambarannya. Yusuf mengambil pendekatan pihak ketiga. Dia nak jaga hati tu. Saudara, saya dah lama meninggalkan ajaran. Maaf, saya telah lama meninggalkan cara hidup mereka tidak beriman kepada Allah. Should be ucapan itu, saya sudah meninggalkan agama dan cara hidup korang. Ia menyembah berhala. Tapi dia mengatakan, saya sudah meninggalkan agama kaum. Dan ungkapannya adalah ungkapan yang tetap benar walaupun berlapik. Tetapi dua orang lelaki ini terasa ke tidak? Sudah pasti terasa. Tapi taklah sampai tahap mahu meninggalkan majlis kerana terlalu lasernya mulut. Jadi kita tak nak begitu. Tarbiyah sentak ni betul, tapi jangan terlalu kerap. Tengok audiens juga. Bila terlalu direct, laser, orang jadi tak selesa. Lam faddu min haulik, mereka lari daripada kamu. Jadi tengoknya macam mana berlapiknya bahasa Yusuf alaihi salam. Kemudian bila dia dah kata, saya dah tinggalkan agama, cara hidup orang-orang yang tidak menyembah Allah, dua lelaki ni tertanya-tanya lagi, habis tu agama apa yang kamu ikut? Agama apa yang kamu ikut? Lalu Yusuf pun berkata, saudara-saudara, agama yang saya ikuti adalah agama ayah datuk moyang saya. Saya telah mengikuti cara hidup dan agama ayah saya, moyang saya, Ibrahim, Ishak, Yaqub. Sebenarnya ayah Nabi Yusuf siapa? Ayah Yaqub, datuk Ishak, moyang Ibrahim. Kalau mengikut keturunan, Sya'ari bin Abdurrahman bin Yusuf bin apa? Tayyub. Tak tahulah, saya pun tak ingat. Yusuf bin apa? Tetapi kenapa dalam ayat ini Yusuf menyebut bukan ayahnya dulu? Dia sebut moyangnya dulu. Sya'ari bin Tayyub bin Yusuf bin Abdurrahman. Is he introduced? Adakah dia sedang memperkenalkan dirinya dan ahli keluarganya sahajakah? Tidak. Beliau sedang menyebut ayah datuk moyangnya bersama sekali dengan sejarah yang mereka lakar. Quran tidak perlu pergi terlalu terperinci. Tetapi anda kalau tadabbur, memerhatikan dengan teliti, anda pasti tertanya soalan, kenapa dia mention Ibrahim dulu? Karena cerita Ibrahim jauh lebih banyak dalam Quran berbanding Ishak dan Yaqub. Jadi kerana sejarah yang dilakukan oleh moyang saya, Yusuf memperkenalkan dirinya pada waktu ini, bukan sahaja dirinya, bahkan Nabi Ibrahim. Saudara berdua kenal ke tidak Nabi Ibrahim? Mari saya cerita kepada anda tentang Ibrahim. Apa kesan bila dia beriman kepada Allah dan meninggalkan ajaran syirik? Api menyambut beliau. Jadi lelaki-lelaki ini, dua orang ini, dia suka cerita. Cerita pula cerita yang pelik tetapi benar. Mereka terus kekal berada bersama Yusuf. Tidak rasa seperti nak tengok jam. Pukul berapa dah? 15 minit lagi ni. Kita nak cepat ni. Jadi dua orang lelaki itu tidak melihat jam ataupun garu kepala bila nak selesai ucapan ini. Tidak. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, subhanallah, ma kana lana an nusyrika billah. Tadi tu aku. Tapi sekarang baru dia menggunakan kami. So sekarang anda boleh nampak ya, pendakwah bila bercakap dia kena ada confidence. Dia berada di jalan yang benar.
Dia tak boleh dalam keadaan lembik ataupun tidak kelihatan tenaga. Yusuf berkata-kata apabila menyebut pula apa yang dilakukan oleh keturunannya. Ini adalah orang yang berkata-kata dengan penuh confidence. Dan dia berkata, agama saya ada kelebihan. Inilah yang dikurniakan kepada Tuhan kepada kami bila kami menyembah Allah yang Esa. Lihat apa berlaku kepada Ibrahim. Waktu nama Ibrahim disebut dahulu, ini adalah fadlillah. Saudara mahu kelebihan ini? Kelebihannya ada pada saya, kelebihannya ada pada Nabi Ibrahim, kelebihannya ada kepada Ishak. Maka mari sertai saya. Yusuf tak kata mari sertai saya, ataupun Yusuf tak berkata masuklah Islam. Yusuf hanya membuat kenyataan yang menyebabkan mereka mengangguk-angguk tanpa mereka sedar. Oh lah, menariklah kemahiran kamu ini. Bagaimana ya? Saya mengambil 4 tahun untuk belajar tafsir mimpi. Tapi kamu gifted from the God. Macam mana kamu dapat ya? Oh, saudara mahu tahu rahsia saya? Mari beriman kepada Allah. Yusuf tak kata pun mari beriman kepada Allah. Yusuf hanya kata kita orang memilih untuk beriman pada Allah. Dan kita orang tu kami dapat kelebihan itu. Dia tak menyebabkan pun mad'u rasa bersalah kalau tidak membuat pilihan. Dia memberikan ruang kepada mereka untuk berfikir sendiri. Adakah menyembah berhala memberi kamu kelebihan? Atau menyembah Allah yang Esa sebagaimana aku, Ibrahim dan keturunanku? Ya sahibayis sijni. Dan kerana Yusuf memahami 2 orang rakannya sudah duduk begitu lama, ya, sudah agak lama perbualan itu berlaku, maka Yusuf alaihi salam mengungkapkan ungkapan yang menyebabkan mereka rasa mahu lebih lama duduk bersama Yusuf. Iaitulah dia mengungkapkan satu ungkapan, ya sahibayis sijni. Dan bukan saja-saja Allah letak 2 kali perkataan ini pada ayat 39 dan pada ayat 41. Ini menunjukkan sahabat-sahabat, Yusuf tidak memandang mereka sebagai non-Muslim. Yusuf tidak memandang mereka sebagai orang yang ada masalah dengan raja. Yusuf tidak memandang mereka sebagai orang yang pendosa. Jadi marilah kembalikan apa yang hilang daripada kita pendakwah. Kita seringkali melihat seseorang yang penampilannya adalah penampilan yang tidak selari dengan agama. Kita melihatnya sebagai, kita kadang memberikan label-label yang hanya menjauhkan dia daripada agama. Tetapi Yusuf, dia tidak memandang itu semua. Yusuf memanggil mereka sebagai sahabat. Sahabat, kita dah lama bersahabat, berkawan dalam penjara. Kalian berdua sama dengan saya. Saya tiada apa-apa mengatasi kalian. Jadi sebenarnya kita bertiga merengkuk dalam penjara. Jadi uslub sebegini penting. Uslub yang bermakna tuan-puan sentiasa memastikan diri anda berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mad'u. Sebab ini yang hilang kepada pendakwah. Seringkali bila kita tegur seseorang yang suka melakukan maksiat, kita merasakan diri kita bagus. Sedangkan Yusuf sekarang sedang duduk sama rendah dan berkata, kamu sahabat saya. Dan kita berdua tak ke mana. Kita duduk di tempat yang sama. Dia tidak menunjukkan dirinya malaikat. Dan dia tidak menyebabkan mad'u merasakan mereka tu syaitan. Yusuf tidak menunjukkan dia daripada syurga. Dan dia tidak menerakakan mad'unya. Inilah Yusuf alaihissalam. Dia kata kita sama. Kita satu penjara. Mari kita berfikir sejenak. Bila kita duduk dalam penjara, wahai sahabat. Dan ini uslub dakwah yang seterusnya. Ayat 39 dia bernada soalan. Ni istifham hal. Adakah Tuhan-Tuhan yang berpisah-pisah, yang banyak-banyak, masing-masing mahu mutafarriqun, masing-masing nak tunjuk kuasa, ya, satu Tuhan dia berkuasa dalam hal mendatangkan hujan. Satu Tuhan berkuasa dalam hal mendatangkan kemarau. Bila masing-masing nak tunjuk kuasa, tidakkah akan berlaku porak-peranda kepada bumi?
kalian berdua, mari fikirkan sejenak. Tuhan yang banyak-banyak, yang mahu menunjukkan kuasa masing-masing. Tak payah fikir pasal Tuhan-Tuhan. Satu jabatan Petronas, ada 2-3 kepala. Apa akan jadi bila setiap orang memberikan arahan masing-masing? Tak celaru, tak chaos. Jadi, fikirkan sejenak. Kalian berada dalam kerajaan Mesir begitu lama. Kalian bekerja dalam birokrasi masing-masing. Ada berapa ketua dalam jabatan masing-masing? Jadi fikirkan sejenak, Tuhan yang banyak-banyak. Ada masalah rezeki, pergi pada Tuhan ni. Ada masalah nama baik, pergi pada Tuhan ni. Atau sebenarnya satu Tuhan memadai, tetapi Tuhan ini mempunyai kesemua kuasa-kuasa yang ada tanpa perlu berkelahi dan berkonflik antara satu Tuhan dengan satu Tuhan. Jadi ini pendekatan dakwah yang hilang, iaitulah menimbulkan soalan. Bukan hanya syok sendiri, berkata-kata secara sahala, meminta mad'u untuk berfikir. Jadi dialog, ini makna ayat 39. Dialog, berdialog dengan non-Muslim, ya, berdialog dengan kafir, ya. Subhanallah. Sebab itu saya baru habis Cik Syakirah pun datang kan, seminar surah Al-Fatah. Surah tu surah yang memenangkan Nabi, keputusan Nabi yang memilih untuk menerima perjanjian yang berat sebelah pada pandangan mata Umar dan para sahabat. Tetapi di sisi Allah ia adalah kemenangan. Apa benda yang menang? Perjanjian tu menang. Apa yang menang? Kemenangan membuka lebih ramai pintu hati manusia, kerana perjanjian itu menyebabkan para sahabat dapat bercakap dengan lebih ramai non-Muslim tanpa gangguan samsing-samsing Quraisy. Ini kesan perjanjian Hudaibiyah. For the first time, orang-orang musyrik penyembah berhala akhirnya dapat dengar penjelasan Quran daripada nakib-nakib daripada Madinah tanpa sebarang gangguan daripada polis-polis Quraisy. Kerana 13 tahun Nabi berdakwah, setiap kali Nabi berdakwah dan ada sahaja kaum penyembah berhala nak dengar ucapan Nabi, mereka akan diganggu dengan nyanyian, mereka akan diganggu dengan ancaman. So mereka tidak beriman kerana mereka tak dapat dengar. Nah, sekarang Hudaibiyah melorongkan jalan untuk mereka mendengar tanpa gangguan. Dan apa jadi? 1,400 menjadi 10,000 dalam tempoh tak sampai 1 tahun setengah. 1,400 tahun 6 Hijrah mereka ke Mekah, tapi tak jadi. Tahun 8 Hijrah, 2 tahun selepas Hudaibiyah, bukan 1,400 pergi ke Mekah, 10,400, 10,000 pergi ke Mekah. Dan majoriti mu'allaf dalam bahasa kita, mu'allaf. Jadi subhanallah, semuanya kerana berdialog. Apa makna dialog? Saya punya agama ini begini-begini, ada soalan? So mereka diberikan ruang untuk berinteraksi, bukan khutbah sahaja. Inilah benda yang hilang ya dalam dakwah kita. Last sekali tuan-tuan ya, inilah ayat yang merumuskan perjalanan syirik daripada awal syirik sampailah hari kiamat. Yusuf telah merumuskan punca syirik berlaku. Besar makna ayat ni. Syirik dalam erti kata menyembah berhala atau makhluk selain daripada Allah, ditubuhkan, diberikan rupa fizikal. Ya, Piala Dunia pukul 2 pagi tadi. Mereka bertabaruk. Macam benda tu something yang sapi betina daripada emas tu. Cium-cium tu. Rasa bersalah kalau tak kucuk. Jadi kasihanlah kan kita tengok penganjur. Tapi kita nampak beza lah pemain-pemain Muslim kalau anda perasan ya, daripada Perancis. Jadi kita dapat lihat macam mana Yusuf merumuskan, dan saya nak akhiri. Ma ta'budun. Sekali lagi dia tak kata korang berdua ni. Dia tak kata korang berdua, dia kata kalian. Kalian kan 3 ke atas kan. Dia tak kata ma ta'budan kan. Ma ta'buduna min dunihi. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah sebenarnya? Mari saya rumuskan kepada anda perjalanan syirik. Tanpa saya memanjangkan ucapan. Sebenarnya syirik berpunca daripada
kemahuan untuk menama-nama. Okey, di sini ada perkataan asma. Asma ni ada 3 makna. Pertama, nama, memberikan nama kepada patung. Yang kedua, wasam. Isim asma juga wasam, artinya memberikan kepadanya kualiti tertentu. Kualiti tertentu yang diada-adakan, bid'ah, mengada-ngadakan. Nama dia Zeus contohnya, namanya apa, Thanos contohnya, namanya apa, ikutlah apa pun, nama tu diada-adakan, Lata, Uzza, Hubal, kononnya nama Tuhan. Okey, apa kualiti Tuhan ini? Ia punyai kelebihan itu dan ini. Itu pun asma, itu pun wasam. Dan wasam yang ketiga bermakna apa yang boleh membezakan dia daripada tuhan-tuhan yang lain, maka warnakan dia. Ataupun yang ni daripada emas, yang ni daripada perak. It is all asma. Kemahuan manusia untuk menampakkan Tuhan, lalu mereka meletakkan asma, adalah punca syirik sepanjang zaman. Sedangkan Allah tidak pernah menurunkan kenyataan yang membenarkan ada wakil di bumi untuk mengambil alih tugas Tuhan semesta alam ketika manusia mahu mendekati. Tetapi kasihan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan akhir sekali ayat 41, barulah Yusuf menepati janji. Janji ditepati, iaitulah sahabat-sahabat, baiklah. Itu saja yang mahu saya sampaikan kepada anda. Dan tafsiran mimpi kalian, salah seorang daripada kamu, perhatikan bahasa beliau. Dia tak kata kamu tu yang tadi mimpi pegang roti atas kepala tu, kamu tu mati. Tak, dia tak kata kamu. Dia kata salah seorang daripada kamu. Berlapik tuan-tuan. Salah seorang daripada kamu akan hidup, salah seorang daripada kamu akan mati. Sebab itulah salah seorang yang hidup inilah yang menyebabkan Yusuf keluar daripada penjara. Salah seorang daripada 2 wanita Madian lah telah menyebabkan Musa mendapat kehidupan. Subhanallah. Jadi satu lagi perkara penting saya nak sebutkan di sini. Qudiyal amr, artinya apa? Apa yang saya beritahu bukan sekadar tafsir mimpi. Apa yang saya beritahu adalah pemberitahuan daripada Allah tentang takdir kamu. Jadi ia bukan sekadar tafsir mimpi, ia adalah pemberitahuan Allah lebih awal kepada saya, kamu akan mati bila, bagaimana dan di mana. Jadi ini menunjukkan Yusuf tidak mengetahui apa-apa, melainkan ia diberitahu oleh Tuhannya tentang masa depan lelaki ini. Jadi kalau Yusuf tahu masa depan lelaki ini bila, di mana, bagaimana, maka inilah Rasul. Mereka memang diberitahu tentang masa depan. Apa bakal berlaku kepada bumi selepas kiamat? Apa akan berlaku selepas manusia bangun balik daripada kubur? So cerita ini nak ajar anda, jika benar tiba-tiba berlaku lelaki yang dikatakan oleh Yusuf mati betul, maka segala yang disebut di dalam Quran tentang masa depan pasti akan berlaku. Dan last sekali, berapa kali ya? Last sekali tuan-tuan, betul-betul last sekali adalah ayat Quran sebut tak 2 banduan yang masuk Islam. Tak ada satu patah pun ayat Quran menyebut 2 banduan ini telah masuk Islam. Bahkan sebaliknya, salah seorang daripada yang Yusuf kata kamu akan hidup, dan Yusuf siap beri harapan lagi pada dia, tolonglah bela kes saya bila kamu bebas nanti di hadapan raja. Yang disebut, yang Yusuf tunaikan permintaannya, dia sendiri khianat pada Yusuf. Dia terlupa untuk bela Yusuf bila dia dibebaskan. Jadi dakwah jangan mengharapkan orang masuk Islam, kerana nanti anda akan kecewa. Anda kena doa dia masuk Islam. Tetapi bila anda berdakwah, anda hanya mahu supaya dia menjadi lebih baik. Menjadi Islam itu matlamat kita, tetapi jangan jadikan ia kayu ukur. Bila jadi kayu ukur, anda akan kecewa. Anda akan mula terpaksa dan memaksa orang. Jadi banyak cerita dalam Quran, Allah tak beritahu apa kesudahan anak Luqman masuk Islam ke tidak lepas ayah dia berwasiat tu kan. Jadi dakwah ini akhir sekali tuan-tuan ya, dakwah ini sangat mementingkan usaha